Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lin. Kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada korang lelaki ataupun perempuan, untuk raya pada tahun ini, sekiranya anda berazam untuk pakai baju yang lagi kecil daripada saiz XL ataupun L, nak tukar kepada saiz M atau saiz S, ataupun korang nak beraya dengan perut yang flat, dah tak ada boroi, korang nak kecilkan korang punya pinggang, korang nak ada jawline, okey, korang nak beraya dengan berat badan yang lagi rendah, ataupun korang sekadar teringin nak pakai baju yang slim fit, jom sertai program Lemak Tu Lin Ramadan Edition. Yes, dengan metod Lemak Tu Lin, sempat je kalau korang nak kuruskan korang punya badan, korang nak buang lemak, korang nak hilangkan boroi dengan masa yang paling singkat. Alhamdulillah dah terbukti pun, sebab kita pernah ada lebih daripada 2,000 orang peserta yang pernah join. Yang paling best sekali sebab ini adalah metod yang paling murah. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, semuanya korang buat daripada rumah saja. Dan korang juga tak perlu beli apa-apa produk suplemen ataupun beli apa-apa produk untuk menguruskan badan. Untuk Lemak Tu Lin Ramadan Edition, kita hanya ada 3 batch sahaja. So terhad, korang boleh klik link dekat bawah untuk info dan daftar. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan berat badan dan bentuk badan idaman korang untuk hari raya nanti. Jangan terlepas guys. Come on. Yang ni confirm lah nanti ramai yang trigger, ramai yang terasa, ramai yang bash aku ni. Lantak korang lah. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ya, apa hal lagi? Apa hal lagi? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber anda, iaitu Rais Hamid. Check it out. Come on, let's go. Hari ni kita sembang-sembang, kita borak-borak sikit pasal ada satu isu yang tiba-tiba aku terfikir tadi lah. Sebagaimana yang korang tahu, aku merupakan bekas tentera ataupun boleh dikenali sebagai veteran ATM lah. Lebih kurang 3 tahun aku dah menamatkan perkhidmatan aku since 2018. Setelah aku berada di dalam comfort zone, aku bergaul dengan tentera. Yes, mostly aku bergaul dengan tentera, aku bekerja dengan tentera dan sebagainya. So, bila aku keluar daripada perkhidmatan, aku memang kena blend in lah dengan orang-orang luar. Dan aku akui juga, aku masih lagi bergaul dengan orang-orang yang masih berkhidmat dalam ATM dan juga orang-orang macam aku yang telah menjadi veteran ATM. Dan bila aku bergaul dengan orang-orang yang macam aku ni, yang dah jadi veteran ATM, orang yang dah tamat perkhidmatan, yang dah keluar daripada ATM, dah habis servis dan sebagainya, aku perasan lah lebih kurang sebenarnya macam unexpected juga bila aku bergaul dengan veteran ATM ni. Sebab jujur, maybe kelemahan aku juga, aku expect yang veteran ATM ni akan jadi lebih kurang macam aku. Aku assume dorang akan jadi macam aku, yang bila aku dah tamat perkhidmatan tapi aku masih lagi, orang kata, terbawa-bawa apa benda yang aku dah belajar dalam tentera. Bukan semua, tapi sedikit sebanyak aku punya personality, cara aku berfikir, cara pembawaan diri aku masih lagi dipengaruhi oleh pengalaman aku sebagai seorang tentera. Tapi totally memang aku silap. Memang aku silap dan benda ni memang aku tak expect langsung. Dan aku boleh buat kesimpulan yang aku nak cerita dekat korang ni. Melalui pengamatan aku, ada 2 golongan veteran ATM. Bear in mind, ini adalah pendapat aku secara peribadi. Kalau korang tak terima pun tak ada masalah. Kalau korang nak terima, kalau korang nak akui, Alhamdulillah. Tak bermakna apa yang aku cakap ni betul dan fakta. Ini adalah berdasarkan daripada pemerhatian aku sahaja. Okay, so jangan terkoyak. Golongan pertama ni aku boleh simpulkan lebih kurang lah macam aku, iaitu orang-orang yang masih lagi embrace, masih lagi appreciate dia punya pengalaman dalam tentera walaupun dia dah tamat perkhidmatan ataupun dia dah keluar daripada perkhidmatan. Kita boleh tengoklah sedikit daripada cara dia bawa diri dia, cara dia berborak dengan orang, cara pemikiran dia sangat matang. Even benda-benda lain yang dia praktikkan dalam hidup dia, contohnya macam punctuality, macam kebersihan. Dan macam orang-orang yang pernah aku jumpa juga, bekas-bekas tentera ni, dia nampak macam very intelligent, nampak macam very smart lah. Nampak macam, okay, dia ni mesti bekas tentera ni. Kalau aku jumpa orang-orang dekat luar ni, kita dah boleh nampak dah. Bila kita cakap dengan dia, bila kita borak dengan dia, ataupun kita ada meeting ke, apa benda ke, kita dah boleh tahu lah, okay, dia ni memang bekas tentera ni.
Cara dia cakap, cara dia menyampaikan maklumat dan sebagainya, cara dia berfikir, lepas tu dia punya positivity tu. Dia tentera ni, kalau benda yang macam remeh-temeh ni, benda yang macam bodoh-bodoh ni, dia tak layan sangat tau. Dia macam biarlah, dia macam ada benda yang lagi penting. Golongan yang pertama ni juga, dia tahu nak set dia punya priority dalam hidup dia. Mana yang perlu dulu buat, mana yang tak penting, benda tu kemudian. Kita tak perlu nak rushing, kita tak perlu nak trigger. Kalau macam benda yang sikit-sikit, orang sentuh-sentuh, orang macam cuik-cuik sikit, dia macam alah, benda tu relax lah, benda tu tak ada benda pun. Ada sesetengah orang yang tengok golongan yang pertama ni, diorang akan cakap, alah dia ni dah berhenti, move on lah kan, blend in lah dengan dunia luar, jadilah awam, lupakanlah pasal tentera, kau dah berhenti tentera. No, totally kita orang bukan macam tu. Yelah, sebab kita orang dah berkhidmat dalam tentera bukannya setahun, 2 tahun kot. Macam aku sendirilah, busuk-busuk macam 14 tahun tu, tapi memang dia affected diri aku sangat-sangat. Dan benda-benda ni bukanlah aku macam terbawa-bawa dunia tentera ni dekat dunia awam, sampai pergi mana pun aku nak pakai beret, pergi mana pun aku nak pakai uniform, nak pakai pingat-pingat, tak adalah sampai macam tu. Cuma dari segi orang kata, benda-benda baik yang aku dah belajar dekat dalam tentera, yang aku rasa aku boleh apply dan bagus untuk aku praktikkan dekat dunia awam. Cuma benda-benda tu je lah yang aku bawa dekat luar. Bukanlah kata semua tiba-tiba aku nak jalan pergi pasar, aku nak berkawat ke, tak adalah sampai macam tu. Tiba-tiba time makan malam keluarga aku, tiba-tiba aku nak suruh anak aku volley, nak suruh makan square, tak adalah sampai macam tu. Dia sedikit sebanyak saja. Benda-benda yang aku rasa logik, aku boleh praktikkan dekat dunia sebenar, dunia luar ni. So aku praktik lah. Dan aku percaya memang ramai lagi orang-orang yang macam ni ya. Dan pada pendapat aku, itu adalah satu benda yang bagus lah. Pada pendapat aku lah, satu benda yang bagus, yes, sebab kita tak kacau hidup orang. Dan sebenarnya apa yang kita dah belajar dekat dalam tentera tu, satu benda yang bagus lah, dari segi disiplin lah, dari segi punctuality, integrity, semangat setia kawan. So benda-benda tu adalah benda-benda yang bagus, yang mungkin masa dekat dalam askar kita dah sebati dah dengan benda tu, dan kita pun tak dapat nak buang dah benda tu dekat dalam diri kita, which is satu benda yang bagus lah kan. Alhamdulillah lah. Dan golongan kedua ni, yang ni confirm lah nanti ramai yang triggered, ramai yang terasa, ramai yang bash aku ni, lantak korang lah. Golongan kedua ni pula yang aku perasan lah. Sebelum tu aku punya pemerhatian, aku punya pengamatan, aku punya observation ni bukan sahaja base daripada aku borak dengan orang luar ke benda, tak. Sekali juga aku punya observation dekat social media juga. Kan dekat social media kan ada grup-grup bekas tentera lah, veteran tentera lah, okay? So, dalam tu pun adalah juga dua golongan yang aku dah simplified ni. So, golongan yang kedua ni ialah orang-orang yang aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Aku boleh kata yang golongan yang nombor 2 ni adalah golongan yang tak redha. Yes, tak redha. Bukan apa, satu, dah lah kau punya mentality terus macam kau tak pernah masuk tentera lah. Kau punya mentality memang macam tak tahu lah aku nak cakap macam apa. Dia macam benda yang tak ada kena-mengena dengan kau, tapi bila kau jumpa ataupun baca satu isu tu, kau jadi triggered yang lebih-lebih tau. Kau jadi macam wah. Satu lagi, golongan kedua ni memang suka bash orang. Ada je benda dia tak puas hati, itulah dia tak puas hati, inilah dia tak puas hati, semua dia nak bash orang je. Golongan kedua ni dia jadi palatau tau. Dia jadi palatau. Konon akulah hebat, akulah yang ni, akulah bekas tentera, akulah hebat, aku lagi power daripada kau. Dia memang rasa dia yang paling hebat sekali lah. Lepas tu satu lagi, kalau macam golongan yang first tu, dia macam embrace, dia macam appreciate, dia hargai apa yang dia lalu masa dia dekat dalam tentera, which is dia tak ada apa-apa yang dia against dengan tentera ni lah. Tapi lain pula untuk golongan kedua ni, dia macam dia tak puas hati tau dengan ATM. Aku tak tahulah siapa yang dia tak puas hati kan, dia ada masalah dengan XCO ke benda ke, tapi dia komplain, dia kutuk, askar ni, askar tu, askar ni, dia kutuk je. Aku rasa dia lupa lah yang tentera ni, dunia tentera ni, Allah dah jadikan
okey, ATM ni sebagai salah satu tempat Allah nak bagi rezeki dekat dia. Dia lupa kot benda ni. So dia kutuk, oh ini askar ni lah, ini orang pakai kabel lah, ni pegawai ni kuat mengelat lah, pegawai tak buat kerja lah, ini tipu lah, ini bodoh lah. Lepas tu satu lagi pasal duit. Ui, pasal duit ni memang banyak aku jumpa, especially dekat social media lah. Kalau ada macam bantuan-bantuan kepada veteran kan, macam baru-baru ni ada bantuan one off untuk veteran kan. Okey, memang alhamdulillah dapatlah. Aku rasa semua pun dapat, tapi dah dibagi tahu dah benda ni dapat secara berperingkat. Macam aku sendiri pun dapat lambat, tapi aku tak adalah sampai nak mengamuk-ngamuk, nak maki-maki, nak kena kutuk-kutuk, tipu lah, ni benda lah kerajaan rasuah lah, apa benda lah. Dia macam tak boleh sabar tau. Dia macam, disebabkan aku bekas tentera, apa yang ni aku layak, aku kena dapat ni, aku kena dapat ni, aku bekas tentera, aku sepatutnya dapat benda ni, dapat benda ni. Macam tu tak boleh lah kan. Dia macam tak percaya dengan rezeki Allah pula. Contohnya macam bantuan tu, kalau tiba-tiba aku tak dapat, that means bukan aku punya rezeki lah. Kalau dapat, alhamdulillah. Bukanlah kata bila tak dapat, aku kena dapat juga. No, kau tak boleh macam tu tau. Lepas tu satu lagi, macam golongan-golongan yang macam aku ni, yang tamat perkhidmatan tapi tak ada pencen. Adalah satu golongan ni, dia memperjuangkan tamat perkhidmatan, tak kisahlah berapa tahun pun kau punya perkhidmatan, walaupun bukan tauliah tetap, walaupun tak sampai 21 tahun, tapi kita orang mesti ada pencen, mesti ada pencen. Kita dah berjasa kepada negara lah, kita dah itulah, kita dah inilah. Tak, I mean macam benda tu is rezeki lah. Kalau Allah nak cakap benda tu rezeki korang, akan dapat. Jangan risau. Tapi kalau kau tak dapat, kau anggap je lah benda tu bukan rezeki. Kau janganlah macam, aduh. Ada seorang ni lah yang aku macam interview, yang aku nampak dekat social media ni lah. Dia bising, dia petikai, sepatutnya yang berhenti tentera ni dapat tanah lah, dapat bantuan lah, kenapa tak ada pencen lah. And then terlintas dekat fikiran aku untuk siasat siapa orang ni. Rupa-rupanya orang ni adalah orang yang berhenti daripada perkhidmatan bukan sebab dia pencen ataupun bukan sebab dia menamatkan perkhidmatan, tapi dia diberhentikan sebab ada kes dekat luar. Dia servis baru berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun, and then dia kena buang daripada tentera sebab ada kes. Tiba-tiba dia nak melalak pula, patut dapat bantuan, patut dapat pencen, patut dapat tanah. Macam, kau tak sedar diri ke? Lagi satu, 7 tahun tu aku nak tanyalah, apa jasa kau dekat Malaysia lah? Lepas tu, satu benda lagi, golongan kedua ni, dia jadi taik politik kau-kau punya. Kalau pasal politik, aku tak tahulah, sebab dalam tentera ni, jujur lah aku cakap, dalam tentera ni, kita orang macam lantak lah politik ni. Politik ni satu benda yang toksik, yang benda yang macam budak-budak, yang tak profesional langsung. Sebab tu dalam tentera kita orang fokus saja kepada tugas kita orang, kepada tanggungjawab kita orang. Politik lah, benda yang keluar kat berita lah, benda tu semua lantak korang lah, itu bukan urusan aku. Tapi bila keluar je daripada tentera ni, terus golongan kedua ni macam jadi tai politik kau-kau. Aku tak tahu lah. Sampai kan ada satu tahap tu aku nampak yang golongan kedua ni macam tak pernah masuk askar pun. Sebab bagi aku, kalau kau pernah lalu training askar ataupun kau pernah lalu dunia askar selama yang paling pendek pun 10 tahun lah, aku rasa kau punya mentaliti tak ada teruk macam ni lah. Sebab tentera tak pernah ajar pun cara fikiran, cara mentaliti, cara pergaulan ataupun apa-apa je lah yang golongan kedua ni tunjuk. Lepas tu mindset kerja nak negatif je, Dia bukan apalah sebenarnya lah, hak korang lah kan, hak bekas-bekas tentera ni lah. Kau bila dah berhenti tentera, kau nak buat perangai macam mana ke, kau nak jadi macam mana ke, kau nak jadi golongan satu ke, kau nak jadi golongan kedua ke, lantak korang lah kan. Tapi untuk golongan yang kedua ni, bila dia buat perangai macam tu, especially bila dia interfere dengan orang-orang awam dan sebagainya, sedikit sebanyak telah memberi imej yang buruk kepada ATM. Bila dia bergaul dengan orang awam dan sebagainya, bila orang awam ni tahu dia ni bekas tentera, orang awam tu memang terus akan fikir macam, kau ni
bekas tentera Oh, bekas tentera bila dekat luar, bila dia dah berhenti daripada tentera, perangai dia macam ni Bukan sepatutnya macam still tunjuk dia punya karisma sebagai seorang tentera. Pasal macam tak pernah masuk tentera Contohlah, benda paling simple lah. Jadi dekat aku sendiri, korang pun tahu dekat aku punya video-video YouTube lately, aku banyak bagi pendedahan, aku banyak cerita aku punya pengalaman, apa benda yang aku belajar dalam tentera, info-info pasal tentera, aku banyak bagi tahu melalui video-video aku. Dan Alhamdulillah ramai yang suka lah, especially orang-orang yang minat nak masuk tentera. Dan orang yang tak minat tentera pun berdasarkan komen yang aku baca, Alhamdulillah jadi tertarik dengan tentera ni. Kesimpulan dia, aku berjaya Alhamdulillah bagi image yang baik lah. Kau tahu tak, ada orang bash aku, ada orang tak suka, ada orang kutuk aku, iaitu golongan kedua ni lah. Sampai cakap, alah move on lah, kau dah keluar tentera, kau dah jadi awam, kau buatlah cara awam. Lepas tu ada pula yang cakap, alah kau dah berhenti tentera, apa yang kau nak sibuk-sibuk sangat pasal tentera ni, move on lah. Aku macam cannot brain lah, serius lah. Apa masalahnya kalau golongan yang nombor 1 ni dia membawa dia punya pengalaman dan ilmu dia dalam dunia awam? Apa masalah dia? Bukannya kita orang praktikkan benda-benda buruk pun dekat luar ni. Bukannya kita bagi image yang buruk pun dekat tentera. Apa masalahnya? So macam yang aku cakap tadi, untuk golongan kedua ni, yes, bukan kuasa aku, bukan hak akulah. Kau dekat luar, bila dah berhenti daripada tentera ni, kau nak buat perangai apa ke, perangai mangkuk ke, perangai toyol ke, perangai berbenda ke, silakan korang buat. All yours. Bukannya aku yang bayar kau punya zakat pun. Tapi kau kena ingat, kau tu bekas tentera, okay? Sedikit sebanyak, bila kau dah keluar tentera, confirm lah korang akan jual punya, korang ni aku bekas tentera, aku bekas tentera, oh tengok ada peluru, oh ada peluru, ada kesan ni, ada kesan ni. Confirm kalau korang sembang-sembang, mesti korang akan claim juga yang kau ni tentera. Tapi kalau kau nak claim yang kau ni tentera, tunjuklah sikit attitude. Yes, attitude kau sebagai seorang yang pernah menjadi tentera Malaysia. Tolong jangan malukan institusi ketenteraan dengan Malaysia. Jangan bagi orang pandang hina, pandang buruk dengan tentera ni, disebabkan kau punya perangai yang aku tak tahulah, yang golongan kedua ni lah. Korang nak dengar nasihat aku, dengar. Alhamdulillah. Kalau korang tak nak dengar, masih lagi nak bash, masih lagi nak rasa aku hebat, ni poyo lah, dah berhentilah nak sibuk pasal tentera, misal jadilah awam lah, bla 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 bla. Terpulang juga, okay? All yours, okay? In the end, dalam kubur pun kita masing-masing, kita jawab untuk diri kita masing-masing. Aku dah sampaikan tanggungjawab aku, itu saja. Jika korang ada sebarang komen, maybe tak setuju aku, nak bash aku, sila bash lah dekat ruangan komen dekat bawah. All yours, okay? Korang juga boleh share video ni, share lah, okay? Dekat orang-orang yang bakal berhenti daripada tentera ni. Pilihlah golongan mana yang kau nak jadi bila kau dah tamat perkhidmatan nanti. Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. InsyaAllah ada banyak lagi benda, okay? Dah ada waiting list dah untuk aku nak ceritakan dekat korang. Dan please tolong tekan butang subscribe sebab kita sikit lagi nak capai 100k subscriber. Tolong, okay? Alright, so thank you so much. Assalamualaikum. Siapa nak kurus sebelum raya, bolehlah join Lemak Tulen Ramadan Edition. Assalamualaikum. Bye bye. Stay safe guys, please.